ke Mesir, ke ibu pejabat Ikhwan Muslimin di Muqattam, Mesir, kita telah pun menyampaikan tahniah dan cenderahati daripada Pertubuhan Ikram Malaysia kepada Mursyidul Am Dr. Badani. Dan di samping itu, beliau telah juga menyampaikan salam kepada seluruh ahli ikram. Jadi tujuan adalah menggunakan gambar ini juga untuk menyampaikan salam kepada sekalian daripada Syekh IM Dr. Badani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dia dah bulan Julai lepas tapi dia tak ada expiry date salam berterusan. Baik. So ini kandungan intipatinya. Anda ingin terus pergi kepada intipati daripada ucapan akhir Presiden yang telah dibuat ketika DPN. Pertamanya, beliau telah menyentuh tentang perkembangan antarabangsa, khususnya yang berhubung dengan Timur Tengah, iaitu bermula dengan Tunisia. Kenapa kita sebut Tunisia? Kerana Tunisia ni, untuk maklumat dan mungkin ramai daripada kalangan Puan dan kawan sekalian tahu, menjadi sebenarnya pencetus kepada Arab Spring, menjadi pencetus kepada kebangkitan Arab, ya, di mana salah seorang daripada warga negara Tunisia yang bernama Muhammad Bouazizi, ataupun dah disebutkan namanya Muhammad Abu Azizi. Beliau ni bukan calon-calon orang, beliau seorang graduan universiti, ya. Maknanya dia keluar dari UiTM, keluar dari UM, graduan universiti lah, ada degree, ya. Tetapi mengaku tidak ada kerja, ekonomi yang teruk di Tunisia. Oleh kerana itu, beliau terpaksa membuat jualan buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan mobile, ya, kereta bergerak untuk menjual buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi beliau ditahan oleh pihak polis, ya, menindas, menekan beliau sehingga dirampas barang-barang jualan dia itu. Bukan sahaja dirampas barang-barang jualan dia itu, tetapi pada masa yang sama beliau ditempeling oleh polis. Dan polis yang menimpeling beliau ni pun bukan calon-calon polis, ia adalah seorang polis wanita. Jadi bayangkanlah ego, ya, perasaan seorang yang berciduk sehingga terpaksa, ya, maknanya ditekan, dihina sebegitu rupa, menyebabkan beliau bertindak untuk membakar diri beliau di Tunisia. Dan inilah yang menjadi pencetus kepada kebangkitan Arab. Kalau kita nak ambil signifikan event, di situlah, ya. Tetapi kalau kita ambil secara konteks falsafahnya, itu menggambarkan penindasan yang teramat teruknya di Tunisia, khususnya menyebabkan sehingga rakyat bangkit untuk menuntut keadilan bagi mereka. Dan alhamdulillah gerakan Islam di Tunisia sudah semakin mantap, ya. Mereka, walaupun mereka masih lagi ada cabaran-cabaran, sebab Tunisia ni dia banyak aliran-aliran liberalnya, sosialisnya, kumpulan salafinya, ya. Dia ada pengaruh daripada Perancis, tak silap lah, ya, dekat dengan Tunisia ni, ya. Tapi alhamdulillah mereka masih lagi dan sedang berusaha untuk membawa keluar rakyat Tunisia daripada kebelut-kebelut, sama ada kebelut kemiskinannya, jurang pendapatan yang lebarnya, dan juga pengangguran. Okay. Itu di Tunisia. Di Mesir, kita tahu selepas Thawrah banyak kejadian yang berlaku, banyak pengorbanan terpaksa dilalui, ada juga kematian. Tetapi alhamdulillah setelah berlakunya pilihan raya, ternyata rakyat Mesir mahukan pimpinan yang baru, pemerintah yang baru, dan telah melantik, memilih Presiden Mursi. Latar belakangnya Ikhwan Muslimin, ya. Dan Presiden Mursi sudah pun mengukuhkan kedudukan beliau, menumpukan usaha-usaha untuk membaiki situasi dalam negara serta membangunkan hubungan antara bangsa yang jauh lebih seimbang, sejajar dengan kepentingan negara Mesir, dunia Arab dan alam Islam, ya. Dalam tempoh 100 hari beliau telah membuat ucapan pemerintahan dia. Selama 100 hari beliau telah bagi ucapan. Ramai yang kritik, yang katakan sebenarnya apa yang dia, manifesto dia lalu, manifesto itu tidak tercapai. Tapi kalau kita lihat, bayangkan keadaan ekonomi Mesir yang sangat merudum, tetapi dapat ditangani walaupun mungkin 50% sahaja dalam tempoh 100 hari, itu sebenarnya sudah satu kejayaan yang sangat besar, ya. Dan kalau
kalau kita baca juga sebenarnya fokus Presiden Morsi bagi Mesir cuma ada beberapa 4-5 perkara saja. Kalau orang yang biasa pergi Mesir dia akan tahu. Masalah besar pertama ialah trafik. Banyak sangat kereta. Sana tak ada traffic light, banyak U-turn. Dia tak pakai traffic light. Kalau nak pergi terus bagi U-turn. Sama. Kalau kita dari sana lagi U-turn. Ya? Tapi keadaan itu mengakibatkan sebenarnya banyak masalah trafik yang tidak disudahi. Kemudian yang kedua ialah masalah dari segi minyak. Ya? Minyak. Masalah dari segi roti. Kita sebut senang roti. Masalah dari segi sampah. Ini perkara-perkara yang nampak mudah tetapi sebenarnya telah menghantui rakyat Mesir begitu lama. Dan yang paling penting dan paling kritikal ialah masalah keselamatan, security. Ini yang terpaksa dihadapi oleh Presiden Morsi. Dan banyak segi alhamdulillah telah menampakkan kejayaan. Ya. Dan beliau juga sempat untuk pergi ke luar negara juga pada masa yang sama. Tidak kurang daripada 8 luar negara, termasuklah Saudi Arabia, Turki, China dan Iran. Iran pun lebih, termasuk juga negara Amerika Syarikat. Dan beliau telah pun berujar atau menyampaikan ucapan dalam United Nations, ya, dalam Pertemuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi dalam tempoh masa 100 hari boleh dilakukan perkara-perkara begini. Sebenarnya ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah satu kemajuan yang sangat besar yang meletakkan Mesir dalam kedudukan yang sangat baik untuk melakukan perubahan di semenanjung Arab ataupun di Timur Tengah. Dan pada masa yang sama kita tengok IM, ya, tambah mendukung, begitu juga dengan sayap politiknya iaitu The Freedom Justice Party ataupun Parti Kebebasan dan Keadilan, dan kedua-duanya dapat memainkan peranan yang baik dan selesa, ya, yang menjanjikan sebenarnya harapan bukan sahaja untuk Mesir tapi juga untuk dunia Arab dan juga kita lah umat Islam. Ya. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita harap hari ini dapat berurusan bertambah baik, dan ini juga adalah baik untuk Palestin, ya, kerana banyak segi walaupun masih ada di sana kekurangan-kekurangan tertentu, kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi dengan adanya pemerintahan baru ini maka sepadan Rafah dan juga hubungan dengan Palestin itu lebih baik daripada masa-masa yang lepas. Libya sudah sekarang ke arah pembentukan caretaker government ataupun pemerintahan sementara, ya, yang dipilih parlimen dengan 2 tanggungjawab, iaitu yang pertama untuk merangka perlembagaan, yang kedua ialah untuk mengadakan pilihan raya umum bagi membentuk kerajaan yang baru. Jadi 2 tanggungjawab sebenarnya yang besar jugalah di Libya, sebab mereka masih lagi berhadapan dengan keadaan di mana ramai orang ada senjata. Ya. Sebab dulu-dulu di zaman Muammar Gaddafi, senjata tu kira macam senjata mainan kalau kita boleh sedilah. Maknanya bagi mereka senjata ni ada setiap masa bersama dengan mereka. Jadi masalah keselamatan ini adalah satu masalah yang mencabar di Libya, dan masih lagi tidak ada banyak kumpulan-kumpulan milisya yang come forward dan tampil ke depan, ya, untuk menyerang diri dan menyerahkan senjata-senjata. Jadi ini menunjukkan keadaan itu masih lagi dalam keadaan krisis. Walau bagaimana, ini satu perkara yang Presiden telah share dengan kita semua, bahawa sebenarnya negara Libya ini ada potensi yang cukup besar. Bumi dia kaya dengan minyak, ya, kaya dengan minyak. Dalam tempoh 7 bulan selepas rejim Muammar Gaddafi ditumbangkan dan industri minyak itu dipulihkan, hasil ekspor minyak saja sudah merupakan 90% daripada pendapatan kasar negara, yang sehingga mencecah 30 bilion dolar. 30 bilion dolar. Kalau nak kira, tak tahulah macam mana 30 bilion tu. Tapi yang disebut oleh Presiden di sini, jumlah itu memang boleh membantu negara-negara yang lain, seperti di Indonesia, di Mesir, di Sudan dan tempat-tempat yang lain. Jadi potensi yang besar ini yang maknanya insyaAllah kita harap dapat dimanfaatkan sepenuhnya, ya, dalam suasana aman, dalam suasana ada kekayaan, insyaAllah Islam akan berkembang dengan lebih baik. Yaman, rasa tak payah komen panjang, sebab Yaman ni Presiden dia tak apa-apa berani. Jadi dia cepat mengalah, tak macam Muammar Gaddafi dia lawan, Hosni Mubarak dia lawan, tapi dengan Ali Abdullah Saleh ni dia kendor. Ya? Tapi itu mungkin strategi
dia belajar daripada apa yang berlaku di Tunisia, daripada Libya dan Mesir kan. So keadaan di Yaman pun alhamdulillah dari segi gerakan Islam khususnya ya, gerakan Islam di sana amat ketara kepada mereka. Peranan mereka juga dirasai. Ini yang kita mahukan insya-Allah. Dan oleh kerana keadaan akan lebih tenang, lebih aman, maka sekali lagi gerakan Islam ini boleh memainkan peranan dan berpengaruh. Palestin masih lagi di sana ada usaha-usaha untuk menumbuhkan kerajaan perpaduan nasional antara PLO dan Hamas, tapi belum berhasil lagi. Masyarakat Palestin walau bagaimanapun terus dihimpit dengan kekejaman Israel. Kita masih lagi baca tentang kisah-kisah kekejaman di sana, masih lagi ada pengeboman ya, dan keadaan masih lagi tidak seperti mana yang diharapkan. Peranan PLO di Tebing Barat ni dia sebenarnya mengekang juga kebangkitan Islam dan perluasan pengaruh Hamas di Tebing Barat. Jadi oleh kerana itulah maka peranan ataupun cabaran ini masih tetap besar di Palestin. Walau bagaimanapun perkembangan positif di Mesir yang menunjukkan bahawa banyak usaha-usaha ini insya-Allah akan dapat dihasilkan dan mudah-mudahan insya-Allah akan dapat mengangkat halangan-halangan yang diwujudkan oleh rejim Hosni Mubarak sebelum ini. Syria negara yang paling bergolak sekarang ini. Semalam sahaja yang anda baca dalam berita ada seramai 97 orang lagi meninggal. Ya, tiap-tiap hari ada. Tiap-tiap hari ada. Tapi semalam saja 97 orang lagi meninggal. Dan serangan bom banyak lagi masih lagi berlaku. Kita ada baca juga serangan bom berani mati dilakukan ke atas tentera udara Syria. Ya. Jadi perkara-perkara ini masih lagi berlaku. Malah ada negara jajahan ataupun daerah-daerah lain di Syria sekarang juga bergolak. Kalau dulu kita dengar hanya di Homs, di Aleppo, tapi ada tempat-tempat baru juga masih lagi berlaku pergolakan di antara tentera kebebasan Syria dengan tentera rejim Bashar Assad. Ya. Jadi keadaan ini masih lagi genting di Syria dan kita harap insya-Allah kita di sini sama-sama doakan dan kita boleh usaha. Sebab kita pun dah wujudkan satu gabungan yang kita panggil sebagai Gabungan Selamatkan Syria, ya, yang dipimpin oleh Akhi Naim orang kuat Selangor, ya, dan kita harap insya-Allah sokongan akan diberikan kepada gabungan ini dan sebenarnya memang dah ada impact dia, ya. Kalau antum perasan masa awal-awal krisis Syria itu, kerajaan Malaysia agak dingin. Memang banyak negara pun dingin lah, tapi dalam perkara ini dia agak tetap dingin juga, ya, kerana mengambil sikap tidak campur tangan dalam urusan negara lain dan kemudian mengambil sikap bahawa apa yang berlaku di Syria itu adalah perang saudara, ya. Sedangkan hakikatnya yang berlaku di Syria itu adalah isu pembunuhan, kekejaman ke atas manusia, ya. Jadi kita sampaikan perkara itu kepada pihak kerajaan kedutaan. Alhamdulillah ada ajakan dari segi sikap kerajaan Malaysia terhadap Syria, ya. So insyaAllah berharap itu akan berterusan dan memberikan sokongan kepada rakyat Syria dan untuk keselamatan mereka insyaAllah. Sudan, nak tak payah cerita banyak insyaAllah. Sudan masih lagi ada berlakunya perangan, ya, pemberontakan ataupun pertelakahan di antara utara dan selatan. Okey, berkenaan dengan cabaran, so kita tahu apa yang berlaku di Timur Tengah, di Indonesia, Libya, Syria, Mesir dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari segi cabaran, ada cabaran misalnya tentang perkembangan tentara bangsa ini, tetapi ada juga peluang. Iaitu kita tahu adanya kemelut ekonomi dan keuangan. Ada economic crisis, financial crisis, ya, yang dihadapi oleh Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. Kita rasa tak kat sini? Tak pasal pun. Tak, kalau orang yang punya masa sensitif dia akan rasa. Tapi kalau kita itu biasa, maknanya biasa cari makan, di balik kerja, maknanya tak rasa-rasa. Tapi anda rasa ini pesanan daripada Akhir Presiden kita kena ambil kira. Sebab beliau sebutkan ini, kalau kita tengok apa impact dia sebenarnya. Economic crisis dan financial crisis ini bila negara-negara dihadapi, dia mewujudkan kebangkitan kuasa-kuasa baru. Dia bukan datang daripada Timur Tengah, tapi datang daripada negara-negara BRIC, iaitu Brazil, Rusia, India dan China.
termasuk juga Meksiko, Korea, Turki. Alhamdulillah Turki ada di situ juga dia punya kesan dia. Tapi dia juga membawa maknanya dari satu segi baik dan positifnya ada imbangan kuasa dunia. Kalau tidak dulu mungkin Amerika Syarikat saja, kalau tidak dulu mungkin negara-negara Eropah, Jerman dan lain-lain. Tapi dengan adanya perubahan ini, impaknya juga ada berlaku dari segi penimbangan kuasa. Dan satu lagi perkara yang disebutkan oleh Ahli Presiden ialah ekonomi dunia itu sendiri sudah beralih ke pesisiran lautan Pasifik daripada pesisiran utara lautan Atlantik. Ya? Dia bagi contoh di sini, Amerika Syarikat dia sendiri telah pindah armada laut dia, kekuatan armada laut dia, ya, daripada lautan Pasifik atau lautan Atlantik ke lautan Pasifik. 60% ke lautan Pasifik dan 40% ke lautan Atlantik. Ini adalah sisi yang telah dibuat. Jadi mungkin dekat situ kita dapat lihatlah kepentingan dari segi strategi juga. Strategi weapon ataupun senjata ini juga adalah satu perkara ataupun satu perkara yang penting lah untuk pengimbangan. Walaupun economic crisis, financial crisis, tapi they are taking care of their own dari segi kekuasaan senjata. Perubahan-perubahan baru ini walau bagaimanapun berlaku, ada cabaran, ada peluang-peluang. Satu perkara yang kita tengok sebenarnya cengkaman terhadap alam Islam semakin teguh. Sebab Indonesia buat demokrasi, Mesir demokrasi, membuat pilihan raya dan sebagainya. Dan mereka juga bersama dengan demokrasi. Jadi dalam keadaan macam itu, mereka tidak ada jalan lain untuk selain daripada menyokong. Ya? Kerana kalau tidak, maka mereka dilihat ada konflik. Walaupun bagi mereka tak kisah pun lah. Sebab dulu pun demokrasi juga tapi sokong si Mubarak. Demokrasi juga tapi sokong Indonesia. Ya, rejim-rejim diktator. Jadi tak ada makna pun. Tapi sebabkan Arab Spring ini berlaku dengan begitu meluas, ya, dan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dunia, maka kalau dia tak sokong juga itu maknanya dia ada masalah. Dan alhamdulillah oleh kerana adanya cengkaman, kekenduran cengkaman ini kepada dunia Islam, maka dengan itu juga alhamdulillah kita harap Islam dapat berkembang dengan lebih baik. Ya, Islam insya-Allah akan berkembang dalam keadaan aman. Jadi itu memberikan satu peluang yang baik untuk dunia Islam. Dan ianya juga, tapi satu perkara yang disebut oleh Ahli Presiden di sini, bahagian bawah sekali itu, kejayaan dalam capai cita-cita ini banyak bergantung kepada kebijaksanaan barisan kepimpinan baru. Ya. Anda percaya dan yakin banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Mesir, sama ada kabinet presidennya, termasuklah Ikhwanul Muslimin IM, telah banyak berubah dari segi pendekatan, approach, strategi pemerintahan, strategi bernegara, strategi engagement, banyak dah berubah. Sebab situasi itu memerlukan mereka berada dalam keadaan itu. Tetapi tidak bermakna bahawa mereka meninggalkan agama Islam, tidak berdakwah, tidak menyampaikan tarbiyah dan sebagainya. Tetapi dalam suasana memerintah, pimpinan baru perlu ada kebijaksanaan. Jadi ini yang mungkin kalau kita boleh kaitkan dengan fiqh, ya, kaedah fikih dia ialah ijtihad, ya, menggunakan ijtihad, ya, supaya dengan itu boleh membuat keputusan yang situational, yang kekal sesuai dengan situasi yang dihadapi pada ketika itu. Sebab dia bukan lagi biasa. Kalau biasa dia macam ni boleh, tapi luar biasa, kalau buat biasa juga goodbye. Rakyat Mesir akan meninggalkan IM. Begitulah keadaannya, ya. Jadi kebijaksanaan itu sangat-sangat perlu. Baik, perkembangan dalam negara. So kita beralih dari perkembangan luar negara, perkembangan dalam negara. Kita tengok negara Malaysia, kita berhadapan dengan berbagai-bagai situasi. Semakin mencabar. Kalau tak rasa kita maknanya tak cukup tak cukup packer lagi lah. Sendi urat-urat ni makin maknanya dah tebas. Kita tebas, sensitivity itu mesti ada. So keadaan di dalam negara kita pun sebenarnya semakin mencabar. Situasi sosial tambah buruk. Ada K-pop pun masih lagi berlaku.
pimpinan negara pun bersama dengan K-pop dalam sikit. Krisis moral semakin parah, situasi politik pun semakin tidak sihat, ya, sampai ada fitnah yang melampau, ya, pendedahan, pembongkaran, lucah dan sebagainya, seolah-olah macam tidak ada sempadan, tak ada agama seolah-olahnya, ya. Kemudian kita tengok dan apa yang disebutkan oleh si Presiden, kesemuanya ini berpunca daripada kelemahan pegangan pemimpin dan rakyat terhadap agama. Ya, maknanya pegangan agama, walaupun kita rasa ikram dan juga gerakan Islam yang lain-lain NGO itu buat kerja, kita bagi buat KBM, remaja, belia, wanita, besok nak buat ni untuk minggu seminar wanita dan syariah, buat semua ni insyaAllah. Tapi sebenarnya di sebalik ni kita masih lagi ada masalah dengan pimpinan, dengan rakyat yang sebenarnya tidak mementingkan dari segi agama, tidak menjadi panduan, ya? Dan mereka lebih melihat kepentingan materialisme, kebendaan, kepentingan diri dan sebagainya. Bukan ada, tidak ada unsur-unsur pegangan kepada takwa, bertanggungjawab. Jadi yang ada banyak penyelewengan, kepentingan diri, tunduk kepada nafsu. Ya? So ini situasinya. Oleh itu, si Presiden dia mencadangkan penyelesaian dan jalan keluar melalui 3 langkah ini. 3 langkah ini. Yang pertama ialah untuk mewujudkan pengurusan negara yang terbaik, good governance. Yang itu maksudnya di sini bukan semata-mata untuk kita anti rasuah, itu penting. Bukan semata-mata untuk kita pastikan supaya filing system kita elok, akaun kita betul. Ya. Yang lebih penting yang besarnya ialah untuk memastikan pimpinan negara itu melaksanakan tuntutan, melaksanakan hak-hak dan tanggungjawab. Yang itu yang juga dikaitkan dengan good governance, tak bebas. Tapi kalau pimpinan juga menyeleweng, banyak buat masalah, ya, banyak menimbulkan ketirisan, kebocoran, bajet yang diiringi dengan sentimen-sentimen politik yang melampau tanpa mengambil kira keadaan suasana rakyat, maka itu juga boleh menyebabkan pengurusan negara yang tidak baik. Ya, jadi kalau nak memastikan supaya pengurusan negara yang terbaik, apa yang kita perlu lakukan? Ceramah. Kita kena tukar kepada mereka yang beramanah, kepada mereka yang boleh melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Ya, tapi nak tukar pun dia kena ada proses dia. Ya, kenalah ada pilihan raya yang adil dan telus. Kalau tidak ada pilihan raya yang adil dan telus, bermakna tidak ada takdir urus yang baik, tidak ada mandat yang betul yang diberikan oleh rakyat. Rakyat bagi, tetapi sebenarnya yang naik lain, ataupun yang naik itu tidak seharusnya seperti mana yang disangka oleh rakyat. Jadi mewujudkan pengurusan negara yang terbaik ini maksudnya adalah dari segi pimpinan. Yang kedua, melapor menerusi pendidikan dan kajian saintifik. Pendidikan di sini bukan bermaksud sekolah. Yang dimaksudkan oleh ahli Presiden di sini, melapor menerusi pendidikan masyarakat, pendidikan umat. Ya, sebab salah satu faktor elemen perubahan yang penting bukan saja pimpinan, tetapi rakyat. Kalau rakyatnya tidak bijaksana, rakyatnya ikut gelunjuk, ya, macam lembu ditarik hidup, maka maknanya dia tidak akan berkesan. So rakyat perlu dididik untuk jadi rakyat perlu dididik, ya, supaya berpengetahuan dan dengan itu boleh membuat keputusan yang bijaksana bila keputusan perlu dibuat. Jadi kalau sekarang ni alhamdulillah sebenarnya situasi itu sudah bertambah baik. Kalau dulu ada hanya mungkin surat khabar putusan, yang ada dulu mungkin TV3, kemudian ada berita harian, ya. Tapi sekarang sudah ada alternatif media, ada alternatif portal news yang mungkin tak dapat akses mungkin orang-orang di kampung. Tapi itu pun dah tak boleh jadi alasan lagi, sebab orang-orang di bandar balik kampung cerita dekat mak ayah. Jadi suasana itu memang amat baik sebenarnya, ya. Tetapi elemen ini melapor
menjadi fokus juga untuk kita penyelesaian pada jalan keluar kepada masalah. Yang ketiga, ini kita sendiri sebagai Ikram, pementasan Ikram sebagai gerakan Islam. Bagaimana? Dengan menggerakkan usaha dan inisiatif sejajar dengan perancangan strategi Ikram 2012-2015. Ya, kalau di kalangan pimpinan sepatutnya dah jelas tentang perancangan Ikram ini. Kalau di kalangan ahli-ahli yang belum tahu lagi tentang perancangan Ikram ini, anda syorkan ambil tahu, tanya dengan pimpinan daripada daerah, tanya dengan nakib Usrah Antum, apa dia perancangan Ikram. Semua kita kena tahu apa dia perancangan Ikram. Sebab inilah yang menjadi panduan untuk kita bergerak. Ya, kita ada Quran, Sunnah, tapi yang nak menggerakkannya secara detail ialah melalui perancangan Ikram ini. Dalam ini ada key result area, ada 13, ada 30 sasaran strategik, ada berpuluh-puluh langkah strategik, dan kemudian ada KPI. Kenapa ada KPI? Sebab kita nak ukur. Kalau kita tak ukur, kita tak tahu kita dah capai ataupun tidak. Kalau kita dah capai, kita naikkan KPI. Kalau kita tak capai lagi, kita kena cari jalan macam mana kita boleh capai. Tangga itu sesuatu yang amat harus ditangani dia dalam konteks yang paling baik, dan kita wujudkan sistem yang membolehkan perkara yang hasrat yang nak dicapai itu tercapai. InsyaAllah sikit tambahan daripada Zain komentar itu tentang awal hujan. Dari segi urusan ini sebenarnya ada di bawah Pejabat Presiden. Kita ada satu unit Baitul Muslim bawah Pejabat Presiden. Satu lagi adalah unit pemantapan keluarga ahli, iaitu bawah Pejabat Presiden juga, lebih bawah Puan Hajah Kamalian ataupun Kak K, Jatuh Kuasa Pusat juga. So insyaAllah perkara ini sebenarnya dah pun dibincangkan, tapi mungkin belum lagi ada satu dipanggil sebagai satu perancangan yang teliti. Tapi di peringkat daerah dah yakin ada database dan sebagainya, insyaAllah. Tapi mungkinlah aku yang Bat sebut tu dia nak nampak dari Presiden tu sebut lain sikit kalau Presiden sebut, ataupun Presiden sendiri yang kita tengah merancang dalam perancangan kita untuk membina kembali melalui Ikram Siswa yang sedang ditubuhkan di IPT yang ada. Nanti dah ada di UM ada, di IMUBA ada, dan insyaAllah dengan penubuhan Ikram Siswa ini akan lebih menggerakkan lagi ikhwan dan akhwat kita beraktiviti dan memimpin dalam IPT yang ada. Kita tahu urusan pilihan raya kampus yang ada bawah ini tidak berapa menggalakkan, tapi tidak perlu berlatah. Kita perlu merancang dengan tenaga, dengan strategi yang ada, dan membina tokoh-tokoh insyaAllah melalui Ikram Siswa insyaAllah. Walaupun kita tahu bahawa konsep TV ini TV yang betul-betul, dia mesti sentiasa live dan sebagainya kan. Banyak orang yang claim TV ini sebenarnya just recorded video tapi dia claim TV boleh lah, tapi bukanlah TV yang sebenarnya. Kalau TV Selangor pun dengan saya recorded. Sebenarnya kita berjaya satu tahap dalam Ikram ni. Kita berjaya masukkan 10 kursi ulama dalam DPN, Badan Tertinggi Ikram, Kubah Dasar dan Subuhan Ikram. Kita berjaya dah masuk setiap 10 kursi ulama kita ada dalam tu. Ada peranan mereka dalam pembualan undang-undang telah kita masukkan. Ini satu kejayaan yang pertama. Ada pun tentang peranan ulama Ikram yang kita tetapkan dan bincangkan pada 20 Oktober insyaAllah. Kita mengharapkan bilangan yang ramai. Saya rasa yang telah diwar-warkan, pastikan selalu akan menghantar Pavilion Ulama Ikram kerana dia hari yang ramai. Jadi akan pecah rekod lagi sekali. Barisan ulama ramai, barisan ulama Ikram ramai di dunia. Jadi 20 Oktober ni. Kita akan lihat dan doa sama-sama.
KPI ulama tinggi dari Ikram ini wujudkan satu badan ulama yang berwibawa, bebas dan berwibawa, satu KPI yang memang tinggi juga lah. Nak cipta satu institusi ulama yang bebas dan berwibawa ni mencabar lah. Tapi kita kena memperalahkan sebab dua agama ni pertemuan pertama doa lah semoga dia akan dapat lompatan-lompatan. Janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, kerana amat benci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dan kemudian disebutkan bahawa Allah cinta, innallaha yuhibbul ladzi, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad, orang yang berperang di atas jalan Allah dalam satu barisan saf yang kukuh, seolah-olah satu bangunan yang kukuh. Jadi kita ni safnya, tetapi saf ini dia kukuh, dia kuatnya kerana semua pimpinannya, ahli-ahlinya, tegur-menegurnya, nasihat-nasihatinya. Ini semua yang akan memberikan kita satu kekuatan. Kita tidak boleh bergerak secara sendirian, kita tidak boleh bergerak secara terpancar-pancar, tapi secara terarah dan secara tersusun. Dan insya-Allah itu ada banyak keberkatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anda akhiri dengan ucapan itu tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberkati antum semua. Dan bagi pihak dan kuasa pusat juga kami mohon maaf kalau ada sekiranya kekurangan-kekurangan di pihak kami menyebabkan ikhwah lambat balik sikit ni, terpaksa bekerja besok. Tapi yang di depan ni pun besok bekerja juga insyaAllah. InsyaAllah ni kira dah 3 malam berturut-turut. Apabila anda harap balik malam ni tak mengantuk. Semalam ada accident sikit sebenarnya anda. Kena accident sikit, langgar divider tengah jalan ya. Balik daripada pagi tu gelap sikit. Alhamdulillah ada divider. Kalau tak ada divider, anda akan pergi sebelah sana lah. Tapi sikit saja insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita doakan sama-sama kita dapat menjayakan matlamat dakwah dan Islam di bumi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak seluruh ahli-ahli Ikram Negeri Selangor, khususnya di 4 daerah yang ada pada malam ini, bagi pihak seluruh UIDP, YDP, ada tuan kuasa dia, ketua wanita dan seluruh pimpinan-pimpinan Ikram Negeri Selangor mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pimpinan JKP yang sudi untuk meneruskan perjumpaan. Dan kita menganggap perjumpaan ini adalah merupakan satu sunnah di mana kita berhimpun, bertemu dengan para pemimpin dan kita melaporkan dan mendengar, bertanya, mendapatkan penjelasan. Ia adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Pemimpin membuka gelanggang untuk kita. Alah menjadi kewajipan bagi pemimpin membuka gelanggang supaya kita semua ahli-ahli Ikram dapat beramal dalam gelanggang itu. Dan apabila kita beramal dalam gelanggang itu, itulah yang kita akan kemukakan pada Allah SWT di padang mahsyar tentang amal-amal dakwah, amal-amal tarbiyah, amal-amal kebajikan, amal-amal pendidikan, amal-amal dan mungkar, sehingga kita ingin menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini. Ini adalah merupakan kita di peringkat daerah, kita di peringkat negeri adalah merupakan orang yang bergerak di peringkat bawah. Kita adalah tentera-tentera yang melaksanakan amanah itu. Sekali lagi diucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pimpinan JKP yang dikepalai oleh Naib Presiden Tuan Syed dan SUA dan juga ahli-ahli JKP yang lain. Dan kami juga bagi pihak JKN mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh ahli-ahli, para pemuda, muslimat, akhwat yang sudi hadir pada malam ini. Dan kita berpeluang pada malam ini spesial, kita beriktikaf di masjid berbeza dengan masjid yang lain. Penutupnya, kita jangan lupa bahawa Ikram Selangor sebagaimana yang kita janji dalam Iris Istimewa Ramadan kita tempoh hari, bahawa kita adalah merupakan orang yang akan bekerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan bermula dengan individu diri kita. Dan kita perlukan kekuatan fikrah kita, iman kita, akhlak kita. Kita perlukan kekuatan kerohanian yang tinggi sehingga kita membawa seluruh ahli kita turun ke medan masyarakat, membimbing dan memimpin mereka. Dan sebab itu kita tidak boleh pisahkan. Untuk yang terdekat ini, pejabat YDP Selangor bercita-cita untuk tidur bersama-sama dengan ikhwah dalam katibah-katibah, dan saya telah mengarahkan di peringkat daerah melaporkan kepada negeri seberapa segera 3 bulan ini. Kami bercita-cita ahli-ahli JKN akan bermalam dalam program-program katibah
lepas negeri Selangor bertemu dengan pemimpin yang lain sedang kita rancang-rancangkan, dan ia merupakan satu jamaah, satu gerakan yang besar yang kita alhamdulillah bersama-sama dengannya. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، ووفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يبلغ، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك، وأعبد على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun di rumah-Mu ya Allah bersama dengan para pemimpin dan seluruh ahli-ahli ikram ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikanlah pertemuan ini sebagai satu ibadah. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikanlah pertemuan ini menimbulkan ukhuwah dan kasih sayang. Jadikanlah pertemuan ini menyedarkan kami betapa besar tanggung jawab yang perlu kami laksanakan, sehingga cita-cita kami untuk menegakkan daulah Islamiyah di atas muka bumi ini dapat dilaksanakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berikan kekuatan ilham kepada kami untuk membina ahli-ahli kami, untuk mentarbiyah mereka beramai-ramai agar mereka menyambung perjuangan suci ini sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kami melalui guru kami Imam Syekh Hasan Banna. Ya Allah, berilah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin gerakan Islam ini, khususnya Mursyidul Ikhwan Muslimin ya Allah. Berilah kepimpinan ya Allah, kekuatan kepada seluruh murakib-murakib seluruh dunia ya Allah. Khususnya berikanlah kekuatan ilham kepada Presiden Ikram ya Allah, serta ahli-ahli TKP ini ya Allah, seluruh ketua pimpinan serta ahli-ahli pimpinan seluruhnya ya Allah, yang dibutuhkan negeri serta ahli-ahli dan kuasanya, daerah serta ahli-ahli dan kuasanya, ketua wanita dan seluruh peringkat dan ahli-ahli ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa menekankan untuk meningkatkan iman ya Allah, untuk membagi akhlak ya Allah, untuk bekerja dalam dakwah dan tanzil ini ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terlibat dengan masyarakat ya Allah, dan akhirnya memimpin dan memimpin mereka ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sebarang persekitaran salah faham ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kami ya Allah di atas jalan dan perjuangan ini ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Masjid Al-Aqsa, di Palestin dan Gaza. Bantulah saudara-saudara kami di bumi Syria dan berikanlah kemenangan segera kepada mereka ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Mesir, di Iraq ya Allah, di Yaman, Selatan, Thailand, Filipina, di Indonesia, khususnya di Myanmar ya Allah, di Kashmir ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di mana saja mereka berada ya Allah. Bantulah kami, anak-anak kami dan keluarga kami, cita-cita kami untuk mengekalkan dalam perjuangan Baitul Muslim ya Allah. Janganlah dipersia-siakan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah zuriat-zuriat kami bersama dalam perjuangan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya, penitipan sumbangan